Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimah tayyibah beriman kepada perkara gaib. Hadis ke 121. An Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'uni fa akhbarani annahu adabun yab'athuhu Allahu ala man yasha' wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laisa min ahadin yaqa'u ta'unu fayamkusu fi baladihi sabira muhtabisan muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidin. Rawahu Bukhari, kitab Ahadis Al-Anbiya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahawa pada satu ketika beliau telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai penyakit taun. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia adalah sejenis azab yang diturunkan oleh Allah ke atas sesiapa yang dikehendakinya. Tetapi Allah telah menjadikannya rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika wabak taun berlaku di mana-mana kawasan seseorang, maka hendaklah dia tetap tinggal di kawasannya itu dengan sabar dan mengharapkan ganjaran, serta berkeyakinan bahawa apa-apa yang akan berlaku ke atasnya hanyalah apa-apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Kemudian dengan takdir Allah, dia terkena wabak itu dan meninggal dunia. Maka dia mendapat pahala seumpama pahala seorang yang syahid. Bukhari. Keterangan. Taun ialah sejenis penyakit berjangkit. Ia merupakan kudis bernanah yang muncul sama ada di peha, lambung ataupun di tengkuk. Kudis itu menyebabkan rasa pedih yang bersangatan. Kebanyakan pengidap penyakit ini akan mati selepas 2 atau 3 hari. Taun juga dikatakan untuk semua jenis penyakit berjangkit. Hukum syarak dalam hal wabak taun ialah tidak boleh keluar daripada kawasan wabak. Oleh sebab itulah hadis memerintahkan supaya tunggu di kawasan wabak sambil mengharapkan ganjaran. Fathul Bari. Alhamdulillah tuan-tuan, pagi ini kita baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk kalimah tayyibah. Beriman kepada perkara yang gaib. Hadis ke-121 diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini Aisyah dia tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang satu jenis wabak penyakit, itu namanya taun, penyakit taun. Maka fa akhbarani, Nabi memberikan cerita, mengkhabarkan kepada Aisyah bahawa penyakit taun itu dia adalah salah satu jenis azab. Maksudnya taun ni kalau turun dekat mana-mana, wabak ni jenis azab, salah satu jenis azab. Yang mana yab'athuhullahu ala man yasha', yang Allah utuskan penyakit itu kepada sesiapa yang Allah kehendaki. Okey, untuk azab. Wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah wabak taun ke ataupun apa-apa jenis wabak yang lain kena kepada orang yang beriman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan satu rahmat. Maksudnya kalau kita berada dalam tempat yang ada wabak, maka kita terkena wabak itu, maka bagi orang yang beriman ia merupakan satu rahmat, dia bukan azab. Maksudnya yang diturunkan itu azab taun tu, tapi taun tu kalau turun pada tempat orang yang kafir itu dia jadi azab. Tapi andai kata kalau tempat itu ada orang yang beriman, maka dia merupakan satu rahmat. Pernah satu ketika para sahabat ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika mana tentera Abrahah. Tentera Abrahah ni tentera bergajah yang datang serang Mekah, nak ambil Kaabah, nak musnahkan Kaabah begitu. Dia daripada Yaman, tentera tu datang, dia lalu dekat satu wadi. Wadi nama dia Wadi Muhassir, di antara Muzdalifah dengan Mina. Jadi Allah binasakan tentera Abrah bergajah dekat situ.
Kemudian ada dalam kalangan sahabat ditanya Nabi, ya Rasul, dia tu ialah yang dibinasakan tu tentera bergajah dengan ialah orang yang jahat daripada Yaman yang datang nak meruntuhkan Kaabah. Tapi bagaimana kalau kat situ ialah ada orang yang beriman, orang yang tak bersalah, macam mana? Maka Nabi SAW kata, mereka akan dibangkitkan akhirat kelak atas niat masing-masing. So beza. Maksudnya yang kafir, yang jahat, di atas niat jahat dia neraka. Maka kalau ada dalam kalangan itu orang mungkin tinggal dekat tepi tu terkena juga, kan, burung ababil bawa batu daripada neraka, dia mati disebabkan itu, tapi dia tak ada kaitan dengan itu, maka dia akan dibangkitkan atas iman dia, atas kepercayaan dia masing-masing. Begitulah dalam kes ta'un ini, yang kafir itu sebagai satu bentuk azab, manakala bagi orang beriman, kata Nabi, rahmatan lil mu'minin, dia sebagai satu rahmat. Kemudian kata Nabi SAW, laisa min ahadin yaqa'a ta'un fayamkusu fi labdihi sabira muhtasiban. Maka kata Nabi SAW, jika wabak ta'un itu berlaku di mana-mana tempat, hendaklah dia duduk dekat tempat tu, kan. Tiba-tiba kena satu jenis wabak, maka orang yang berada di kawasan tu dia tak boleh keluar, sebab kalau dia keluar mungkin dia membawa wabak itu keluar. Dia kata ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahid. Dan kata Nabi SAW, dia kena tunggu dekat tempat tu, jangan keluar. Dan kalau andai kata wabak tu terkena pada dia, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti seorang yang mati syahid. Maksudnya jenis ada dalam Islam ni diajar, kalau kena ada jenis wabak tak boleh keluar. Tu yang kita punya COVID tu kan, sebab tu dia ada PKP, PKPD kan, diperketat, tak diperketat kan, macam-macam jenis. Ni semua kalau kita tengok dalam Islam dah ada hukum-hukum sedemikian. Dan perkara begitu dia bentuk kita kena beriman, percaya sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW. InsyaAllah tuan-tuan dia, kita baca-baca hadis begini, kita faham bahawa walaupun benda ta'un ni, Nabi ni bukan doktor, kan, tapi Nabi boleh cerita tentang ta'un. Satu, betul Nabi boleh cerita, maksudnya kalau kena wabak tu jangan keluar. Nabi dah beritahu dah kaedah aspek dia bagaimana. Dan dari sudut medikal pun nampak benda tu sama. Benda betul, ini menunjukkan salah satu bentuk mukjizat yang ada pada Nabi SAW. InsyaAllah kita fahami, amal dan sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanallah. Lallazina sallallahu